Alright. Boleh. Memang saya rekod pun untuk tujuannya nanti kita boleh revise balik kalau terlupa mana-mana yang saya nak tunjuk tu. Dah saya nampak yang dah ada sedia pen, kertas tu. Okey, tak apa. Bagus. Alright, saya mula . Assalamualaikum, nama saya Puan Shuaila binti Aman. Saya penyelara ICT SK Salak. Saya dah bertugas sebagai penyelara ICT di SK Salak sejak 2009. Sekarang ni dah 2020, dah 12 tahun jugalah. Okey, daripada VLE Frog, daripada tak ada apa-apa, masa tu saya dah tahulah sejarah dia punya perkembangan ICT ni di sekolah SK Salak ya. Okey, sebelum saya nak terus ni, kalau ada apa-apa pertanyaan, just on saja mic, boleh kemukakan soalan. Okey, first thing saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buka classroom tu. Okey, mungkin ada yang dah tahu, saya tunjuk je daripada mula. Okay, saya buka tab di atas, new tab atas ni. Caranya nak buka, type classroom sahaja .google.com. Macam saya punya dah sebab dah ada history, jadi kita enter saja. Bila dia dah keluar macam tu. Kalau tak pernah lagi, buka di classroom.google.com. Oh ya, saya lupa nak pesan. Ada yang tak biasa guna Google Chrome ni, better kita, sebab saya tahu mak ayah ada Google Chrome, banyak guna, simpan password, URL yang penting-penting tentang kerja kat dalam laptop. Jadi saya cadangkan, jika anak nak guna laptop mak ayah, klik dekat titik 3 ni, gunakan new incognito window. Nak salin-salin lah. Okay, new incognito window. Saya dah ajar tau murid tahun 4, 5, 6. Saya dah pesan berapa kali. Setiap kali nak guna, jangan guna mak ayah punya Google Chrome yang asal. Awak kena guna titik 3 ni sini, klik sini, klik new incognito. Barulah gunakan classroom di laptop. Dah pesan berapa kali tapi tak tahulah diorang ni ingat ke tidak. Okay, kemudian type aja URL ke atas tu, classroom.google.com. Okay, enter. Dia akan keluar paparan begini. Okay, klik je okay, got it. Klik pada go to classroom. Alright. Yang inilah yang kita masukkan ID anak-anak kita. Jadi boleh saya nak izinkan saya lah nak pinjam ID anak-anak tuan-puan. Saya pilih salah seorang untuk dapatkan paparan. Contohnya saya ambil tahun 3 ya. Sebab tahun 3 dia masih clean lagi. Saya ambil tahun 3 UKM semalam. Sebab malam tadi saya baru je kelas dengan cikgu-cikgu. Mungkin ada persoalan yang diorang nak tanyalah tentang Google Classroom ni. Okay, saya ambil ID. Ada tak anak tahun 3 kat dalam ni? Saya pakai dia punya ID sekejap. Sekejap ya, saya check dekat chat. Saya tengok yang tahun 3. Sebab semalam cikgu dia baru create kelas, jadi saya bolehlah tunjuk paparan murid tu from zero macam mana rupa dia. Okey ni, dia iklima dia tahun 3 apa? Sebab saya nak gunakan ID dia. Ni saya ambil Alia Nafisa lah, anak Puan Anisma sebab 3 UTM. Dia iklima 3 UTM. Okey, saya izinkan saya guna Alia punya account. Dia ada nama depan dia tak? Alia Nafisa Nur Alia ada tak? Oh, dia ada Nur depan dia. Okey, saya ambil dia punya ID sekejap. Terima kasih beritahu. Okey, sekarang saya masukkan dia Alisa punya daripada 3 UTM. Dah masukkan ni GCID atau kita panggil ID KPM lah, ID Google Classroom. Dia sebenarnya email juga kan di bawah Google. Okey. Lepas tu klik next. Masukkan password. Hari tu saya bagi password tu
Dia kadang-kadang tak jalan yang M123 yang ada M kat depan. Jadi kalau tak boleh, try dia letak M dekat belakang. Kalau dua-dua tak boleh, bermakna murid tu baru. Jadi saya kena resetkan lagi sekali. Okay, sekejap. Okay, klik next. Tak boleh lah. Okay, dah masuk dah dia Alia Nafisa punya paparan. Okay. Ni, nampak kan paparan yang ini? Nampak cikgu dia dah jemput. Cikgu tak Kalau nampak. ada soal, Cikgu tak nampak. tak nampak. Okey, dah hilang saya punya presentasi. Terima kasih. Beritahu sekejap ya, saya check. Takut ada yang tekan present now. Dah lama dah tak nampak tu cikgu. Astaghfirullahalazim. Okey, terima kasih. Bagus. Kalau saya terhilang saya punya paparan, beritahu cepat-cepat sebab nanti step dia tak nampak kan. Tapi tahu kan macam mana nak login macam biasa tu. Guna Classroom tadi. Gunakan Neo Incognito. Ni paparan Alia Nafisa. Siapa yang cikgu-cikgu dia create kelas. Sorry, saya offkan mic siapa ni? Dia ada gangguan ni. Okey. Ini paparan student tau. Paparan student begini. Ini tandanya cikgu-cikgu dia dah jemput melalui email, dia akan keluar dekat paparan ni. Tak perlu lagi ibu bapa masuk, klik plus, masukkan kelas kod, dah tak perlu dah. Sebab kita alami bila kita dah maklum kepada ibu bapa, dia alami masalah minta lagi kelas kod. Sebenarnya guru dia dah jemput dah anak-anak murid dia. Klik sahaja join. Cikgu, saya masih tak nampak apa-apa dekat sini. Cikgu kena share kod yang Google Chrome tu. Pasal saya nampak cikgu punya Google Meet ni punya screen kot. Tak ada apa-apa kat sini. Masih tak nampak lagi saya dah dekat saya punya you are presenting tau. Ada siapa-siapa yang tekan present now ke? Tak. Saya rasa cikgu present. Tapi mungkin cikgu share cikgu punya browser tu yang cikgu buka tu. Oh, dia tak nampak Saya tak tahulah, saya tak nampak apa-apa kat sini. Saya nampak screen okey, kejap. Saya tanya yang lain. Saya nampak cikgu, saya nampak. Tengok ada yang nampak. Kami nampak cikgu. Okey. Baru nampak cikgu. Jadi, terima kasih yang lain bagi respon. Jadi, Cik Muhammad Nazri keluar balik, masuk balik. Boleh left, lepas tu masuk lagi melalui link yang saya bagi. Mungkin internet. Boleh tak Cik Nazri? Kita cuba saya tunggu. Okey, terima kasih respon. Okey, yang lain nampak kalau ada tak nampak beritahu je. Tak apa, kalau tak nampak left je, masuk balik. Okey, saya mula kat sini. Okey, setakat ni clear nak login tu guna classroom.google.com, kemudian masukkan email, masukkan password yang diberi. Kalau tak boleh juga, barulah inform guru kelas dia akan maklum pada saya dan ibu bapa perlu bagi nombor penuh dan kelas. Jadi saya resetkan sebab dah guna 2 kali tak boleh kan, saya resetkan, nanti boleh cuba. InsyaAllah boleh. Sebab kadang-kadang murid tu baru, saya tak tahu murid tu baru masuk tahun ni kan. So jadi dia dah kemas gini, saya tak dapat trace murid tu murid baru ke murid lama. Siapa yang murid lama memang dah password dia begitu, tak ada perubahan. Okey, saya nak respon Cik Nazri tadi. Okey, boleh nampak? Okey, dah boleh. Alhamdulillah. Okey, saya teruskan. Okey, ini paparan murid. Maknanya ada 3 orang guru yang menjemput anak encik, tuan-puan masuk ke kelas dia. Jadi klik saja join. Jangan klik decline pula kan. Okey, klik saja join. Klik sekali je. Yang join ni hanya sekali sahaja. Lepas tu murid buka, dia terus terpapar je kelas-kelas tu. Okey. Bila keluar yang create post, just click got it. Right? Okey, ini paparan stream. Apa guru post, dia akan keluar kat depan ni.
Okay, macam ni, unknown user. Dia akan keluar nama nanti, nama cikgu sekarang ni sebab kita baru join. Okay, nampak tak introduce yourself ni? Ini semua cikgu dia yang post. Okay, ada tarikh kat situ. Yang kita nak tengok kerja-kerja murid yang diorang kena buat dekat classroom dekat atas ni. Okay, kalau laju sangat beritahu ya, saya ulang balik. Okay, bila ada yang ni keluar, got it aja. Nak baca dulu pun boleh. Okay, ni cikgu dia BI, kelas BI 3 UTM 2020 ni. Cikgu dia dah bagi kerja dah kat sini. Jadi klik je, semak satu-satu apa kerja dia. Ini quizzes ni. Klik dekat quizzes kat sini ataupun view assignment. Okay. View assignment dia akan keluar link ni. Ini untuk mobile dekat handphone. Ataupun dekat web link sini. Kalau guna laptop, web link lah. Klik kat sini, buatlah quiz cikgu tu. Saya tak boleh klik sini, nanti apa? Saya buatkan untuk murid, markah tu sampai kat cikgu. Tapi bolehlah saya nak cuba untuk demo ni sekejap. Sebelum tu saya nak terang bahagian ni. Setelah dah kita buka quiz ni, dia akan pergi ke new tab tau. Sekejap ya, saya pergi klik situ, nampak tak? Dia pergi ke sini. Bila murid dah masuk, dah buat quiz-quiz ni, kena patah balik dekat unit 2, klik mark as done. Maknanya murid tu dia dah buat. Markah dia akan sampai dekat guru tu punya quizzes. Okay? Macam tu dia punya cara dia. Macam mana nak buka balik dekat paparan yang asal tu kat depan, dekat sebelah sini, classes. Dia akan pergi balik dekat sini. Okay? Lepas tu kononnya dah siap lah dekat BI 3 UTM ni. Pergi pula dekat Sains. Klik je dekat Sains 3 UTM 2020. Klik kat situ sahaja. Kemudian klik dekat classwork. Klik je got it. Ni cikgu dia baru berikan satu latihan. Jadi buat je lah. Jadi tak perlulah nak tanya guru kelas, guru yang mengajar tu nak tekan masukkan kod ke apa, tak perlu dah sebab melalui kelas Google Classroom ni dia straight away dia akan buka terus ya. Contoh saya buatkan Alisa punya ni. Klik quizzes, dia akan pergi ke new tab. Lepas tu klik dekat email ni, klik sekali. Tu dah memang sasar tu Alisa punya lah account ya. Kemudian klik allow. Kalau tak nampak scroll ke bawah Sebab kadang-kadang ada murid yang gunakan netbook, paparannya kecil sikit lah. Okay, yang ini pilih je as a student, klik sekali. Saya masukkan je lah ya, tarikh apa-apa ni, boleh ya. Agak-agak dalam 2014. Okay, update. Tarikh tu. Sebenarnya tu tarikh lahir. Okey, bila keluar macam ni, pastikan anak puan update kat sini nama penuh dia. Contoh tadi, Nur Alisa. Saya copy nama dia. Kenapa saya minta anak murid dia buat nama penuh? Supaya markah tu bila dah dapat, guru yang mengajar tu dia boleh sort ikut susunan yang dia nak masukkan dalam template dia. Jadi senang, guru tu tinggal copy paste je, masuk tu sebagai bukti PBD anak puan-puan. Dekat situlah yang kita akan nilai sebagai untuk yang tahap penguasaan dia. Macam tu, ini buktilah murid dah buat. Okey, bila dah masukkan nama penuh, bawah ni pastikan biar saja, jangan kosongkan. Nanti kalau kosongkan dia akan request letak juga kat dalam tu. Okey, alright, bawah ni boleh juga murid letakkan email ibu bapa. Jadi dia punya result, keputusan dia buat quizzes tu akan sampai ke email tuan-puan. Jadi email tuan-puan biarlah maklum pada anak-anak. Email tu email yang personal lah, tak perlulah yang email kerja sebab nanti banyak pula kan anak buat sampai 10, kalau ada anak 8 orang macam mana tu kan. Banyak pula kat dalam e-box tu. Jadi gunakan email personal lah. Okey, nak letak banyak-banyak dalam ni pun boleh email ni Okey, klik start. Lepas dah siap ni, klik start quiz. Okay, you are in. Okay sahaja. Kat bawah ni off je music kalau tak nak bising masa dia buat quiz ni.
Sound effect pun tutup. Memes ni biarlah. Okay. Klik start game. Macam ni lah rupa dia murid buat quizzes di laptop. Kalau handphone pun boleh, tetapi perlu minta dia kena kalau handphone perlu install GC Classroom tu, dia akan klik link dekat handphone tu terus buka pada quizzes. Maknanya dekat handphone kena install 2. Satu quizzes, satu lagi Google Classroom. Okay. Baru dia boleh guna dekat handphone. Okay, sekarang klik start. Ni contohlah saya jawabkan untuk Alisa ya. Berikan 2 jenis gigi yang telah anda pelajari. Siapa nak jawab? Saya klik aja ni nanti. Berikan 2 jenis gigi yang telah anda pelajari. Gigi kekal, gigi susu. Salah. Berikan 3 jenis gigi yang telah anda pelajari. Ni pun kejap ya. Gigi jenis yang telah anda pelajari. Yang ni pun. Oh, dia tak ada reply untuk betul atau salah. Cikgu dia set dia kira jawab sahaja. Ni kita jawab je. Ada setengah guru dia Okay. Kalau paparan tak nampak beritahu ya. Macam tadi. Nyatakan fungsi gigi kacip. Minyak makanan. Gigi taring. Aduhai. Fungsi gigi geraham. Melumatkan makanan. Ramalkan aktiviti yang menyebabkan gigi rosak. Banyak memakan makanan manis. Suara saya boleh dengar Saya punya earphone ni disconnected pula tiba-tiba. Okey, menggosok gigi sebelum tidur betul atau salah? Betul. Okey, nyatakan fungsi gigi taring. Okey, gigi taring menyiat tadi. Menyiat makanan. Okey, ni redemption question. Cikgu dia set. Boleh buat lagi sekali mana yang salah. Gigi kacip memotong makanan. Okey, contoh Alisa dah habis buat. Dia tak puas hati tengok dia ada 7 je yang betul, salah ada 3. Kalau cikgu dia set benda ni unlimited, jadi unlimited maksudnya dia boleh buat banyak-banyak kali lah. Ada yang cikgu dia set sampai 2 kali saja. Jadi dia boleh play again saja. Ini average time dia. Okay. Kalau dia tak puas hati nak buat lagi sekali boleh. Okay. Alright. Itu saja. Markah terus sampai ke akaun guru yang dedicate quizzes ni. Okay. Macam tu rupa dia. Kemudian saya tunjuk pula contoh saya punya quizzes. Okay. Quizzes, kalau quizzes yang saya punya ni dia akan sampai kat report. Siapa yang buat tu, ini dia baru-baru ni saya hantar kat murid tahun 5. Jadi kat sini report dia akan masuk quizzes tu. Okay, saya nak buka akaun cikgu tu tak boleh. Tadi contoh paparan cikgu ni, contoh paparan cikgu di bahagian quizzes. Ini murid yang dah buat. Jadi markah ni yang saya gunakan, saya download untuk saya punya report. Okay, ada pertanyaan tak sampai sini? Rasa jelas kan? Okey. Lagi satu saya nak beritahu. Okey, tadi paparan murid yang ni dekat sini. Bila dah habis, okey ni paparan Alisa tadi dia dah habis, dia dah boleh tutup lah quizzes ni. Lepas tu pergi balik dekat classroom ni. Pergi balik dekat classwork, dia dah buat yang ni kan, classwork ni. Dia ada 1 saja, saya lupa. Ada seorang lagi tu dia banyak.
Kalau banyak quizzes yang lain, tak perlu tutup, pergi balik dekat tab Google Classroom tu, klik dekat classwork, buat yang lain-lain. Sudahkan yang lain-lain tu. Contoh macam yang tadi tu, pergi kat classes, BI3UTM, guru dia dah sediakan latihan. Buat yang ini, dah sudah buat yang ni, buat pula yang bawah ni. Ni flip grid. Flip grid ni, ni dah halang-halang ada, kita tunjuk je flip grid. Flip grid ni klik je dekat sini ataupun di bawah ni. Flip grid ni yang bestnya, dia suruh introduce yourself in English. Okay, klik je dekat situ. Okay, nanti Alisa tu, saya lah sebagai Alisa Flip grid ni dia tapak yang untuk murid dia rakam video dia bercakap. Mungkin ada yang dah pernah guna. Dia lambat sikit lah. Flip grid ni pun boleh kita install dekat dalam handphone. Buka je GC, klik dekat flip grid yang cikgu dia dah post dekat kelas dia. Klik situ dia akan automatik masuk dekat flip grid ni. Okey, lambat pula. Okey, sementara nak appear tu, kita pergi dekat sini. Okey. Ni paparan Cikgu Wan Zainab. Okey, saya tunjuk saya punya paparan GC sekejap ya. Sebab kat situ dah ramai budak dah buat. Okey, dekat classroom ini paparan guru. Saya nak tunjuk, nak bagi parents nampak lah macam mana it works ya. Okey, yang ini kelas Cikgu Sadiah yang appoint saya untuk masuk sebagai teacher, co-teacher dia lah kat dalam tu. Supaya saya pun boleh post kerja juga dekat dalam tu. Okey, contoh ni kelas saya, ni kelas saya ada 36 orang, 4 UPM. Contoh saya ambil, jap. Saya ambil 6 UKM ke 5 USM lah. Saya ambil 5 USM. Okey, classwork sini yang saya dah bagi kerja. Okey, quizzes ni dah ada 3 saya dah letak kat sini. Sudah ke yang ini, yang bawah-bawah ni sebenarnya dah waktu Januari hari tu diorang sepatutnya dah buat lah. Ya. Okey. Kemudian klik dekat people ni. Ni yang murid-murid yang dah join Siapa yang dah join dia akan paparan cikgu kat sini dia warna gelap. Kalau dia tak join lagi, tak klik join, dia akan warna kelabu tak berapa terang tu. Maknanya murid tu dia tak join lagi. Ini paparan cikgu. Okey. Dekat grade ni, cikgu boleh nampak markah-markah murid kat situ. Yang mana dia dah mark lah. Kelas ni resubmitted, kita boleh tengok. Ya. Okay, yang ini yang awal-awal yang saya dah hantar, saya delete lah. Ni markah-markah ni dia maknanya dia dah hantar tapi saya tak bagi markah lagi. Okay, yang missing ni maksudnya dia dah habis due date dia dah tak hantar-hantar lagi, jadi missing terus kat situ. Ni yang saya dah mark jawapan diorang. Okay. Macam ni rupa dia. Okay, sebagai guru ini dia punya paparan. Kalau dekat quizzes tadi dekat bahagian sini, dekat report, dia akan banyak quizzes ni. Ini yang saya ambil ni, markah-markah ni. Mana yang buat dalam kelas tu. Contoh saya pergi dekat kelas keselamatan bengkel, saya trace filter by class. Okay, saya dah bagi pada 4 UPM. Hanya 4 orang saja yang buat. Jadi inilah yang dapat bonus mark. Sebab saya selalunya daripada tahun sebelum-sebelum ni buat quizzes ni, siapa yang buat tu saya akan add up dalam dia punya markah PT dia, peperiksaan pertengahan tahun, sebab buat dalam Januari. Kalau yang PAT saya ambil yang penggal kedua ataupun saya ambil balik daripada mula sampai habis yang quiz tu, saya top up dengan dia punya markah peperiksaan tu. Macam itulah nak membantu murid supaya dapat A lah. Macam tu. Ya. Okey, setakat ni ada apa-apa soalan cik cik? Dah 35 orang ni. Saya tengok sekejap ya. Okey, Cikgu Suhaila.
Ya, saya. Okey, saya ayah ada 3 orang anak dekat SK Salak tadi itulah. Dia Sofiat, dia Iklima, dia Syafiqah dengan dia Udin. Oh, dia Iklima ni saya tak dapat dia punya ID dia lah. Macam mana nak dapat? Okey, boleh. Terus saya kat sini boleh ya, Cik. Dia kelas apa? 3 UTM. 3 UTM, dia Iklima. Okey, saya bagi dekat chat. Boleh. Alright. Okey, lepas tu satu lagi 3 UTM ada WhatsApp group kan? Saya ingat saya tak masuk dalam tu kot. Okey, saya static di sini, nanti saya postkan dekat dekat guru kelas dia. Okey. UTM 3 UTM. Okey, apa tadi nama apa ya, Cik? Cik Rosli. Okey, Cik Rosli. Saya maklum nama dia Iklima dia Iklima Noha binti Muhammad Rosli. Okey. 3 UTM dia tak ada WhatsApp, dia Telegram. Oh, dia Telegram. Yes. Dia ada setengah cikgu tu, dia lebih senang guna Telegram, ada yang WhatsApp tu yang kita tak boleh sekat cikgu tau sebab takut dia tak mahir guna WhatsApp, dia nak guna Telegram lebih suka lagi lah, macam itulah. Jadi sebenarnya yang kita tak boleh kata cikgu kena guna juga WhatsApp, tak boleh, kita kena ikut pada kemahiran cikgu tu kat mana kan. Macam tu. Ni saya post dia Iklima punya ID. Password tu, password saya letakkan juga. Okey. Terima kasih cikgu. Sama. At least kalau tak boleh yang M dekat belakang, buat M kat depan. Kalau tak boleh juga nanti maklum dekat guru kelas akan reset dekat saya. Saya akan resetkan. Okey? Biasanya ada murid baru tu kita faham sebab nama dia saya tak dapat trace tau murid baru yang mana satu. Bila dia beritahu pada guru kelas kita terus dia reset, ada masalah. Memang mula-mula ni memang dia bab-bab ID tu kita kena settlekan dulu. Lepas tu nanti akan datang insya-Allah dah mudah dah. Macam tu. Okey, ada apa-apa lagi soalan sebelum saya rasa saya dah terangkan semua. Kalau ada yang nak tanya lagi bab-bab ID ke tak kisahlah. Install Google Classroom. Yang install apa tadi? Quizzes. Satu lagi install Flipgrid. Lagi satu install Google Meet ni. Jadi akan datang kita tak tahu. Mungkin ada cikgu yang dah pandai guna Google Meet dengan murid. Boleh buat kelas dengan murid-murid dia menggunakan Google Meet ni. Jadi install dia. Empat-empat tu. Sebab kenapa kita guna Google Meet? Sebab KPM dia menggunakan G Suite. G Suite ni bawah Google lah. Jadi kita gunakan apa yang ada dekat Google tu. Okey. Terima kasih Encik Roslan yang maklumkan Hangout Meet. Sama je. Sebenarnya Google Meet ni dia asalnya Hangout lah. Sebelum ni Hangout, Google Hangout, tapi dia dah jadi Google Hangout Meet. Sebab tak lama lagi Hangout ni dia dah tak guna dah. Dia dah upgrade ke Meet. Betul memang betul tu. Boleh je Hangout Meet sama je. Siapa yang nak tanya soalan dekat chat pun boleh saya layan je. Macam mana? Type je lah. Type tekan type tu. Kira ada yang dah mula dengan Google Classroom tak anak-anak puan-puan? Dah, okey, bagus. Sebenarnya kan saya rasa lah lepas dah tempoh PKP ni kita akan ke new era tau. Ramai yang akan pergi ke teknologi pengajaran ni, dah dipanggil blended learning tau. Blended learning ni dia dah bercampur, maksudnya guru boleh mengajar dalam kelas, dia dah tak perlu nak semak dah dengan murid-murid tu, dia hanya boleh semak melalui Google Chrome bila-bila masa sahaja. Jadi pertukaran PKP ni sebenarnya beri peluang untuk kita belajar teknologi untuk budak-budak, ibu bapa, guru semua belajar ni. Jadi dia akan bila naik sekolah ni, dia akan satu perubahan besar lah. Siapa yang nak berubah lah. Macam tu.
Betul Cik Azrat. Siapa yang Cik Harmizan dah lama guna. Kami di sekolah ni sebab kami tak ada G Suite tu, sebelum ni guna VLE Frog tau. Tapi sebabkan VLE Frog ni kontrak dia dah ditamatkan, bukan tamat lah, kontrak dia dah habis. Jadi KPM dia suggest guna Google Classroom ni, tapi tanpa paksaan lah. Dia sediakan je tapak Google Classroom ni bagi mengganti yang dah tamat kontrak. Jadi kita gunakan lah. Baru je tahun lepas kita edarkan ESID pula dengan IDGC ni. Murid-murid pun baru belajar tau dengan IDGC ni sebab dia orang dah biasa dengan ESID. Dia orang confuse dua ni. Jadi itulah, barulah nak bermula tahun ni. Saya baru je mengadap dengan tahun 456. Saya ajar murid je dulu, barulah saya akan pergi ke guru. Macam mana guru nak bagi kalau murid tak tahu kan? Jadi target saya penggal pertama ni saya nak concentrate dengan murid dulu. Biar murid mahir dulu macam mana nak buka. Jadi bila-bila barulah saya panggil guru dan murid tu satu kelas ke makmal. Sebab kita ada satu makmal je, dia akan ambil masa lah. Masa tu lah kita ajar cikgu tu, murid dia dah tahu guna. Jadi cepat, daripada segi yang tu cepat sikit lah budak kelas tu dia dah belajar dah. Guru akan belajar masa tu jugalah hantar assignment kan. Tu niat kita, tapi niat saya lah, tapi tak sangka pula jadi PKP ni. Sekali tiga-tiga, murid dah tahulah sikit, itu tahap 2. Parents pun nak belajar, ibu bapa pun guru pun kena belajar juga. Jadi nasib baik ada Meet ni, jadi kita ni lah dalam masa cuti ni kita train cikgu macam mana nak buat classroom tu. InsyaAllah lah sikit-sikit nanti lama-lama dah pandai lah. Tapi yang pandai boleh ajar kawan dia juga kan. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Sekejap ya, saya check apa lagi yang perlu tahu lagi. Yang stream ni. Tapi dari masa ke semasa, murid tu dia kena check lah. Check bahagian mana cikgu-cikgu dia dah bagi kan. Ni paparan saya. Saya buka paparan murid tadi. Ni. Flipgrid dah keluar. Okey, tadi kita klik dekat Flipgrid tu, dia tak keluar-keluar kan. Macam ni lah rupa dia. Dia Puan Sabrina Malbaki, kelas BI Nur Alisa tadi. Dia dah buka ke sini, kliklah login with Google sebab yang account GC tu bawah Google kan. Klik dekat login with Google. Kemudian klik dekat ID Alisa. Login successful. Dia akan masuk dekat Flipgrid. Okey, macam ni rupa dia. Flipgrid. Okay. Ini guru yang host dia punya kelas. Introduce yourself in English. Okay, saya tunjuk contoh tapi nanti muka Alisa keluar muka saya ya. Saya buka saya punya kamera sekejap. Macam mana nak attach file bila buat dalam Microsoft Word? Okey, dekat Google Classroom ada soalan tu. Sekejap boleh tak saya habiskan Flipgrid dulu, nanti saya akan pergi dekat situ. Nanti ingatkan saya Okey, saya habiskan dulu Flipgrid, nanti saya jawab soalan tu. Okey, nampak kan muka saya? Lepas tu klik dekat plus tu. Okay, dia tanya flipgrid.com wants to use microphone and use camera. Allow sahaja, memang nak kena guna pun. Okay, ni rupa saya. Okay, lepas tu Ni apa? Nampak ke tak? Dekat bawah ni, murid dia tekan je video ni. Cikgu dia suruh introduce yourself kan? In English. Okay, 3, 2, 1, dah tekan kamera bawah. Hello, my name is Nur Alisa. I'm from 3 UTM. I'm staying in Taman Indah contohnya, and my hobbies is macam tu. Contoh dah siap, tekan aja pause ni. Lepas tu tekan ni, ada stiker boleh tambah stiker
Dekat bawah ni boleh tambah perkataan, boleh type aja. Alisa contoh. Lepas tu boleh movekan dia. Boleh move ke atas ke. Nanti sampai aku pakai baju semua tak apa. Tadi tu Ustaz tengok. Lepas tu board ni bolehlah cuba letak stiker ke apa-apa kat bawah ni. Kemudian tekan next. Bila dah tekan next, kita Dia bagi cara nak guna. okey. Saya postkan kat sini murid dia boleh edit tau. Dia tak nak yang hujung ni, hujung dengan depan je lah. Contoh. Boleh edit balik, dengar balik. Okey. Kalau tak suka, kalau murid dia tak ready nak post lagi, dia boleh delete, dia buat lagi sekali. Okey. Dia boleh delete, buat lagi sekali. Bila dah sampai berkali-kali dia buat dah puas hati, klik dekat confirm tu. Dia ulang balik. Contohlah dah puas hati untuk edit ni, lepas tu klik dekat next ni. Yang ini dia akan suruh selfie. Selfie lah. Alisa selfie. Lepas tu next. Okay. Lepas tu Alisa boleh letak title introduce yourself. Introduce yourself. Ataupun nak letak apa-apa lain pun boleh, link apa-apa pun boleh. Contohnya Facebook ke, Instagram ke, letak je situ. Kemudian klik submit video. Congrats Nur Alia Nafisa dah hantar. Okey. Yang ini kalau nak share dengan kawan pun boleh, ambil link ni, copy, masuklah dalam Telegram ke, WhatsApp ke ataupun kat Facebook ke, macam tu. Lepas tu klik complete. Okay. Sepatutnya dia akan keluar dekat sebelah sini. Dia lambat sikit, saya refresh ya. Macam ni rupa dia. Nampak? Nur Alia Nafisa dia dah buat introduce yourself kat sini. Bila klik sini, kawan-kawan dia boleh nampak tau video ni. Betul? Bila boleh? Okey, contoh kawan dia nak reply, dia boleh reply dalam bentuk video juga. Kawan dia pun boleh nampak reply. Okey, cikgu dia pun boleh reply dekat video yang dia dah hantar. Ada cikgu kita baru-baru ni dia buat pertandingan membaca, kira buat review buku cerita tak silap saya lah. Dan pertandingan menyanyi menggunakan Flipgrid ni. Mudah je. Lepas tu yang cikgu dia boleh tengok je mana yang okey dah, siapa yang bagus dapat markah yang tinggi, dia ada pemarkahan lah, rubrik kat dalam tu. Jadi dia akan berikan hadiah. Daripada sini je, tak perlulah nak panggil murid, tunggu waktu sekolah baru boleh buat. Jadi dengan Flipgrid ni dia lagi mudah untuk cikgu dia trace bakat-bakat terpendam tu, yang menyanyi, yang pandai bercerita, lagi mudah lah. Macam tu. Okey? Baru nak belajar. Wah, dia nak masuk ni. Balik. Dah nak habis dah. Dah habis dah yang siapa join tu. Tak apa, video ni nanti saya macam mana sebab saya tak adalah nak letak kat Facebook tu kan. Tuan-puan tak kisah. Saya off camera. Okey, macam tu lah. Nanti video ni saya boleh bagi link kat sini sebab video dia lah agak lambat sikit lah untuk masuk dalam hello, Puan Natasha, untuk masuk dalam saya punya Google Drive. Dia akan bila dah sudah video ni dia akan hantar ke saya punya Google Drive lah. Nanti dah ada pun saya share. Tak ada gambar, tak masuk. Hello, Puan Natasha, try portable Google Chrome. Macam mana dia download and install? Sekejap ya, saya tengok chat ni. Ada yang tanya. Saya dah nama dengan cikgu anak.
Dah habis buat semua kerja. Alhamdulillah. Thank you Mr. Tanish. Januari punya dia redo balik. Boleh sebab saya tak letak due date. Kalau saya letak due date, murid dia dah tak boleh edit, dia dah tak boleh hantar saya. Sebab sekolah rendah ni saya bagi je semua murid buat. Walaupun dia buat dah terlebih daripada yang sepatutnya saya beri secara verbal lah kan. Google Classroom ni dia lebih menarik, mungkin lebih fleksibel lah. Kalau Frog tu macam terlalu banyak. Memang menarik. Frog dia ada kelebihan dia dan kekurangan, GC pun ada. Kira dua-dua sebenarnya menarik. Cuma kita tak guna Frog sebab dah bukan bawah KTM punya projek lah. Kita akan lebih guna Google Classroom. Tapi itu pun bergantung pada guru kelas yang lain. Assalamualaikum Cik Riza. Tunggu balik. Okey. Cikgu ada update on UPSR on invitation postpone. Update UPSR ini. Saya tak faham soalan tu, boleh terangkan lebih jelas? Maksudnya dekat Google Classroom ke? Oh ni soalan ni, macam mana nak attach file bila buat dalam Microsoft Word? Dekat dalam GC lah maksudnya ya Cik Roslyn. Sebenarnya kalau dekat Classroom, dekat Classwork ni, saya off mic. Siapa ni? Maaf ya, saya off mic. Kalau ada soalan je on ya. Ada lagi tu. Sebaiknya kita gunakan Google Meet ni, kalau siapa yang nak gunalah. Bilik yang tertutup lah, tak ada depan TV kan. Jadi kalau apa-apa soalan tu dia nak tanya taklah bising kan. Okay, saya tengok balik chat. Kalau ada siapa-siapa yang mahir IT boleh bantu-bantu jugalah parents-parents yang lain. Boleh upload video yang dah siap rakam pada Flipgrid, sangkut-sangkut. Tu saya tak pernah cuba lagi sebab video yang tu dia macam dekat handphone. Dia terus rekod je kat situ. Saya tak pernah cuba lagi ada butang untuk upload video yang dah siap. Editing tu editing dekat online saja, dekat Flipgrid tu. Okay, try portable Google Chrome, download dan install ke folder di desktop. Tak install pada program file pun. Oh okay, ni cadangan, baguslah, terima kasih Roslyn. Apa beza portable Google Chrome tu dengan yang biasa? Cik Roslyn. Boleh yang share nak Dia tak install, dia install dekat program file, dia install dalam folder sahaja. Oh okey, kira macam dia, jadi kalau nak buka tu macam mana? Dia kita search je lah ya? Buka dalam, lepas buka tu dalam folder tu dia akan ada gambar Google Chrome tu, just double click dia buka. Okey. Saya demo ke? Nak saya demo. Boleh. Saya stop presenting saya. Cik Roslyn present ni cikgu punya screen, cikgu lagi. Cik Roslyn punya ni screen. Saya stop presenting. Okey, dekat bawah tu, dekat bawah dia ada present now kan? Okey, your entire screen. Klik dekat situ. Present now Okay, present now. Lepas tu klik pada your entire screen. Okey, lepas tu share. Okay. Nanti dulu, klik dekat petak yang kita nak share tu. Screen kita nak share tu. Okey, share. Okey, share. Okey. Saya tunggu dia ambil masa. Okey. Dah keluar tu. Okey, yang lain boleh nampak kan? Okey, Cik Roslyn boleh teruskan Cik Roslyn? Okey, yang link saya bagi tadi tu. Okey. Tengok ni portableapps.com. Dekat ni ada banyak menu kan. Just apps, pilih under apps ni. Dan pergi under kategori internet.
Tadi link tu saya dah bagi dah direct dah tu. Dah pergi ke kategori internet, select Google Chrome ni. Okay. Dia akan pergi ke main page ni. Lepas tu download je. Ni download. Okay. Sekejap Dia ambil masa sikit. Mana pula dia pergi? Dia lambat sikit. Tak apa. Okay, keep. Slow pula internet hari ni. Tak apa. Nanti dia install tu dia terus masuk dekat, kita boleh choose folder mana lah dalam kita punya folder ya? Boleh. Okay. Okay, sementara tu sebenarnya kita boleh pilih satu apps macam Google Chrome ni untuk extract kepada satu folder di desktop. Ataupun kalau kita nak banyak, kita boleh taruh rumah dia. Dia ada rumah dia kalau nak. Rumah pula tu. Rumah dia akan download dekat main page ni sebenarnya. Dalam ni ada beratus-ratus apps dalam ni. Ni rumah dia ni. Dia ada macam-macam free apps macam LibreOffice. Ketika Microsoft Office, Microsoft Excel, dia guna free LibreOffice. Dia dalam ni lah, kena explore lah. Dalam ni. Dia kelebihan ni guna yang portable apps ni, apa dia nak banding dengan yang Google biasa tu, dia tak kacau lah maksudnya. Tak kacau. Dia tak payah install. Dia target utama dia macam anak-anak kan. Kalau kita ada USB thumb drive yang kosong, USB thumb drive yang kosong, kita just install dalam USB thumb drive tu. Okay. Awak jadi sekolah cucuk je. Bagus juga tu. Jadi tak kacau dengan yang yang kita punya kan, sebab tak 10 anak 10 laptop kan. Saya tunjuk rumah dia kejap. Dokumen, portable apps. Jadi tak kacau dengan ni rumah dia. Kita boleh extract dalam USB thumb drive. Okay. Ni rumah dia. Dalam rumah ni kita boleh install macam-macam. Kita boleh install macam-macam. Kalau nak install apps, kita install dekat sini, get more apps by kategori ke by title. Ni kalau tak nak banyak macam semak je kan, kita ambil satu tadi macam tadi dah siap saya extract Okay, saya extract. Saya double click. Jap, saya klik OK. Lepas tu dia pergi next kita pergi next. Saya agree. Lepas tu pergi desktop. Kalau tak sure kan, pergi desktop, create new folder, takut dia bersepah. Okay. Tekan Chrome Okay, Chrome. Okay, so saya install. Okay, sekarang ni dia tengah install, tapi sebab ni dia akan download file sikit lah. Lepas dia download file, sekejap Saya cubalah nak tengok dia punya macam mana kan. Jadi kalau macam dekat Makmal tu dia guna netbook, tak berat, kita boleh gunalah style macam ni kan. Boleh. Kan. Ada nak share tu. Okay. Dia ni tujuan asal dia tak perlu install dekat mana-mana PC, dia cuma extract saja. Okay, dah siap Okay, saya buka tadi dekat desktop tadi saya letak Chrome kan. Actually dia dah ada folder lain. Folder ni let's say tak nak kita keluarkan dia, cut. Kita boleh keluar dia betul-betul kat desktop lah. Maknanya kita dah buang dia daripada folder ni tadi kan, kita dah buang dia, kita nak kena ke desktop. Nampak ni? Okay. Just double click ni. Double click. Lepas double click, nampak dia tak ada log on yang mana-mana, kosong. Dia tak yang kita punya window tadi ni, yang ni. Yang kita dah log on kan. So dia tak effect, dia bagi yang fresh baru punya lah. Dia semua ambil yang dalam folder tu. Jadi mudah untuk murid guna, tak keliru kalau klik kan. Okey, baguslah cadangan tu. Bolehlah kita macam mana nak mati sesi? Okey, dekat bawah tu stop je presenting. Pergi balik kat bawah. Okey, kan ada siapa yang berminat nak tahu yang rumah tadi, pasal rumah ni? Dah letak dekat chat tu, rasa dia orang boleh copy kot. Kalau dah tahu okeylah. Okey, saya stop presenting. Stop presenting. Pergi dekat chat, yang lain-lain boleh apa ni? Tapi video ni saya akan share jugalah. Saya nak share macam mana macam ni. Dekat dalam grup
apa ni group class nanti saya akan maklumkan yang beberapa tahunan pun saya letak apps ni. Boleh kan? Boleh. Semua ada capaian kan dekat yang Telegram, WhatsApp saya akan post banyak-banyak. Saya tak tahu kat mana tuan-tuan berada kan. Video ni nanti dalam few hours nanti baru dia masuk sebab tengok file tu besar mana. Okay. Terima kasih Cik Ruslan kerana share benda yang ni lah yang kita boleh manfaatkan untuk anak-anak murid kita nak memudahkan lagi diorang. Jadi dia tak kacau dengan Google Chrome yang asal tu. Flipgrid ni untuk darjah berapa cikgu? Okey, Flipgrid ni terpulang pada dia semua lapisan boleh. Kalau ada guru yang nak buat dia punya session dia, boleh je. Dia tak kisah sebenarnya. Kalau cikgu tu dia dedicate untuk tahun 3 UTM contohnya, hanya 3 UTM sajalah. Kalau dia share link tu, dekat mana-mana orang lain sebenarnya boleh masuk sebab dia tak cikgu tu buat open. Contohnya macam PSS, guru pusat sumber, dia nak buat pertandingan bercerita. Jadi dia open je lah semua darjah. Hadiah dia dah sedia dah tu. Cuma dia nak tengok siapa yang betul-betul suka nak buat Flipgrid tu, bercerita pun bagus. Dia akan bagi pada guru start present lah. Okey. Gelap je. Sebenarnya dah habis dah saya punya presentation ni. Untuk Flipgrid tadi saya dah tunjuk. Tadi yang jawab yang Word tadi boleh upload tu pun dekat, kalau ikutkan dekat classwork ni, kalau kita dah bagi dalam bentuk Word, murid-murid dia dah ni tahu sebenarnya, dia dah make a copy untuk setiap murid. Contoh saya ambil saya punya kelas-kelas yang lain, saya ni Cikgu Wan Zainab punya silap. Okey, saya punya dekat Google Drive ni dia akan masuk dekat classwork ni tahu. Saya punya Google Drive. Classroom. Kerja-kerja murid yang diorang dah siap, diorang dah submit dekat saya, dia akan masuk dekat dalam ni tau. Kelas-kelas masing-masing. Ni template saya, ni kerja-kerja murid. Nama rangkaian, siapa punya ni nak tahun 5 UKM TMK, ni kerja dia. Ni yang tak siap dia dah hantar dulu. Ni macam ni contoh dia. Ni yang ada buat banyak, dia buat banyak lah. Contoh saya buka ni kerja Ash Sabit Iman. Ni dia type ni sampai sini je. Sambil dia type ni, dia belajar format juga tau cikgu. Saya suruh dia orang type dulu, lepas tu saya akan ajar dia buat numbering, dia buat macam mana nak bold, yang asas lah. Sebab target saya yang tahun 6 ni, sebelum dia nak pergi ke sekolah menengah, dia tahu dah guna Google Doc ni. Jadi dekat sekolah menengah lagi banyak dia punya assignment dia lah dalam bentuk Google Doc, mungkin Google Slide kan. Kerja-kerja dia banyak dekat situ lah. Okay. Ni paparan saya punya handphone lah. Kalau handphone saya tunjuk macam mana rupa Flipgrid. Okay. Ni dekat handphone saya dah letak lah. Quizzes ada, Classroom ada, lagi satu dekat sini. Flipgrid Plus tu. Saya tekan Flipgrid. Okey, kat sini yang ada dia nak flip code kan. Misal kata kalau flip code tu tak ada, pergi dekat ni GC. Ni paparan guru lah. Kalau saya punya ni paparan guru, murid dia kena masuk dia punya ID dia tau dekat sini. Kan ada banyak kan kat sini cikgu, tuan-puan dekat bawah ni masukkan use dia ada dekat bawah tu, manage account. Banyak sangat dah ni ni sekejap. Ni manage your Google account. Ni dekat ID atas tu touch, dekat atas ni, lepas tu tengok add another account. Masuklah akaun anak. Contoh saya masukkan Nurul Izzati tu. Kan? Ni dia masuk. Nurul Izzati dia masuk sini. Jadi kalau anak ada dalam 10 orang, masukkanlah 10 orang add another account, gunakan MOE dia. Pastikan dia tukar kat sinilah.
Kalau tukar Nurul Izzati, touch dekat Nurul Izzati, biarkan ini aktif, barulah buka. Dekat sini, contoh dekat classwork bawah ni classwork sini, kemudian kliklah dekat atas ni, quizzes ni. Kan? Ni paparan yang saya dah buat lah dengan murid. Klik dekat quizzes mobile ni. Touch kat situ, klik, pastikan dekat Chrome. Just one pun boleh, always pun boleh. Jadi murid buat soalan dekat handphone. Macam itulah cara dia. You are currently login as G. Kalau bukan, klik no saja. Pilih akaun Nurul Izzati tadi. Kalau tak ada, use another account lagi, masukkan akaun Nurul Izzati tu. Alah, kalau tak saya ni off pula macam tu macam ni saya pakai je mana-mana. SKL Syuhaila, pastikan murid tu dia guna akaun dia, nanti markah tu masuk dekat dalam quizzes, nama saya pula kan. Macam tu. Ni macam tadilah yang saya tunjuk tu. Paparan dia pun sama je macam tu. Sekejap saya klik lagi kat mobile link, pergi kat Chrome. Okay, dia dah ni, enter code ni. Kalau enter code tak ada, back, patut dia masuk terus ni. Sebab dia detect saya punya account. Kalau yang murid punya, dia akan terus dia masuk kat situ. Kalau dia minta juga kod, kena refer pada guru kelas, guru yang ni lah, yang buat tu. Ni yang Nurul Izzati punya paparan ni, ni dia tak join lagi. Jadi saya touch dekat join, biar dia masuk. 5 USM punya. Okey, lepas tu pergi balik dekat titik 3 tadi, pergi dekat classes, klik join saja, BI 5 USM tu. Jangan decline pula nanti dekat paparan cikgu tu, hitam warna dia, maknanya dia dah join lah. Kat sini pun dia cikgu dia dah post something. Bolehlah tengok kat sini, klik classwork, check balik. Tu. Yang ni cikgu dia bagi quizzes juga. Tengoklah dia punya pesanan dekat situ. Apa yang cikgu dia pesan kan. Please complete it by 30th April. Jadi maknanya murid dia kena alert lah dengan apa yang cikgu dia bagi. Nanti cikgu dia akan maklum juga dekat grup kelas kan. Okey. Satu lagi saya nak beritahu lah. Sebenarnya Google Classroom ni dia ada website dia yang khas daripada KPM. Yang ini portal.moe-dl.edu.my. Ni saya tunjuk dulu portal. Alamat ni saya akan paste dekat ni. Grup-grup nanti. Saya masukkan dalam Meet ni. Okay. Cikgu sekejap. Macam mana nak submit attachment? Microsoft ke buat kat pada. Submit tu dia ada button turn in. Okay. Mr. Roslin, kalau murid tu dia buat dekat Google Doc, dekat sebelah kanan atas tu dia ada turn in, butang turn in. Murid hantar je kalau dah turn in tu. Anak tahu kot, yang tahun 6 tu, dia dah biasa dah. Saya nak tunjuk contoh sebab saya tak post kerja dalam yang ni lagi. Nanti saya try tengok. Kot ada yang murid yang tak siap lagi kan. Sebab yang contoh yang ada ni, cikgu dia bagi dalam bentuk lain. Yang ni tadi ni flip grid, saya tengok balik yang lain-lain tu ada tak. Ni image ni. Tak adalah. Tak apa, nanti kan kalau tak tahu nak hantar macam mana, Google Doc tu dia dekat masa dia tengah type kerja dia tu, kat paparan kanan atas dia ada butang turn in dekat sebelah sini. Macam tu. Alright, tadi saya nak tunjuk apa tadi? Ni.
Portal. Okey. Dekat portal.moi-dl.edu.my. Okay, saya dah letak dalam chat, boleh salin nanti. Okey, enter, dia ada keluar paparan ni. Ini digital learning KPM ya. Sebenarnya classroom tu dia boleh masuk melalui sini tapi terlampau banyak sangat step. Jadi satu yang saya bagi je alamat yang classroom.google.com, straightforward je lah, tak perlulah masuk sini. Sebenarnya yang ini pun lagi banyak dia punya bahan-bahan daripada KPM yang boleh murid gunakan, dan dia boleh install aplikasi mobile juga namanya Digital Learning KPM. Dia simbol dia macam ni lah, Digital Learning KPM. Log masuk, kemudian saya tengok ada tak murid punya yang ni, password. Okey, ni paparan murid. Klik je, bila dah keluar sini klik kat bahagian murid, paparan dia begini. Dia ada buku teks digital, aktiviti, ni pun banyak aplikasi ni yang kita boleh tengok lah aplikasi yang apa yang kita boleh gunakan. Pusat sumber, email, dia boleh, murid boleh tengok email dia dekat sini, kalender, maklum balas dan surat perkeliling. Dekat atas ni pun ada dia punya link ke aktiviti dan aplikasi. Nampak tu ada Google kan? Okey, contoh dekat buku teks dulu kita tengok. Buku teks ni boleh download je dekat sini ya, dia ada link tu. Tapi tak ke semua lagi lah ada. From time to time dia orang akan update benda ni. Okey, ini buku teks. Contoh saya ambil tahun 1, tak pasti ada ke tak. Dia akan masuk ke Google Drive. Okey, ni tahun 1 SK lah kita pilih sebab kita sekolah kebangsaan, double klik kat situ. Boleh pilih je buku teks ni, right klik, kita download. Okey, contoh saya download bahasa Arab. Ataupun boleh kita add to my drive. Maksudnya nanti dia akan masuk dekat dalam drive account murid tu. Okey, ni contoh saya letak dekat desktop. Bahasa Arab. Okey. Okey, buka kat desktop ataupun kat bawah ni, macam ni lah rupa buku teks digital. Okey. Dekat desktop pun ada dekat sini. Mana tadi buku teks bahasa Arab ni? Ni. Kat sini pun boleh. Tapi kalau sebaik-baiknya kita buat satu folder tu buku teks je, bawah nama siapa. Jadi tersusun lah. Okey. Macam tu. Sekejap ya, saya dekat sini balik buku teks. Okey. Dekat menu murid lagi kita patah balik dekat bahagian aktiviti. Ni Google Classroom. Dia boleh masuk dekat sini. Hello? Ada yang baru join tu. Okey, ada soalan dekat chat. Saya hanya buat pada Google Doc dan submit kat situ je lah ya. Betul. Dia sebab tapak tu guru dia dah make a copy untuk every student. Macam tu. Jadi satu tapak untuk student tu sahaja. Okey. Baguslah siapa parents yang dah biasa guna macam Cik Muhammad Hamizan, bolehlah anak tu boleh jadikan rujukan kan. Kadang-kadang tak tahu tu susah juga, kesian murid tu, dia nak belajar kan. Kelas anak saya ada buat Google Doc, Puan Nura ni silap 5 UPM. Bagus. 5 UPM BI. Cikgu dia dah post dah ya. Okey, ada button turn in tu jumpa sebelum ni tapi tak tahu guna. Okey, itulah dia. Tapi jangan turn in dulu selagi tak siap. Murid tu dia kalau buat kat Google Doc kan dia macam tak hilang kan, dia macam auto update. Jadi dia boleh buat next time bila dia dah penat dia nak stop ke, boleh sambung kemudiannya. Tapi sebelum due date lah. Kalau dia lepas daripada due date, dia turn in, nanti dia punya bahagian kerja-kerja dia tu kira merah, warna merah. Saya lupa nak tunjuk bahagian guru bila saya dah murid dah hantar.
dekat classwork ni, contoh murid dah hantar yang inilah ya. Saya klik kat sini, nampak ada seorang je turn in, contohnya ni Google Doc. Okey, ada pun. Seorang je turn in, yang lain belum lagi. Jadi saya klik dekat sini, mana-mana pun. Ni paparan guru yang dah turn in, dia akan rupa dia macam ni. Okey, ini ruangan markah. Saya cek, saya dah boleh bagi markah kat situ. Contoh Izran Nazim, saya buka. Izran Nazim punya. Nak semak, guru nak semak kat sini pun boleh. Ni dia dah hantar belum siap lagi. Jadi saya kena private comment, tolong siapkan. Macam tu. Markah saya tak bagi. Jadi murid tu dia boleh unsubmit semula. Dia dah unsubmit, dia dah edit, dia boleh turn in balik, tak ada masalah. Bila kita turn in, dia akan keluar butang unsubmit dekat situ ni bawah ni yang dah assign dia tak buat lagi. Okey. Ni cernilah rupa dia paparan guru lah. Okey, saya tutup yang ni. Saya pergi balik dekat digital learning. Okey. Murid boleh pergi melalui sini. Tapi dia banyak step lah. Boleh juga gunakan portal.moi-dl.edu.my tu masuk ke Google Classroom. Dia ada tapak-tapak lain lagi. Okey, ni EDU Web TV. Klik kat situ. Yang ini anak tuan-puan pun boleh belajar daripada sini EDU Web TV ni banyak sangat dia punya bahan-bahan kat dalam tu. Percuma sahaja. Subscribe je. Tinggal search je dekat sini apa yang ada. Dekat video boleh pilih. Kat sini RBT ada. Tinggal pilih saja playlist ni. Atau search je subjek dekat situ. Subscribe je lah. Lepas tu yang ini KPM Play ni. Ni saya pun tak buka lagi ni. Dia ada game. Untuk dekat aplikasi desktop dekat laptop ni. Dia tak ada yang mobile punya. Boleh cubalah buka lepas ni. Terlampau banyak sangat bahan sebenarnya kan. Jadi guna je mana yang macam ni kan aplikasi mudah alih. Jadi boleh je klik. Dia tak boleh lagi ni baru lagi ni. Saya klik sini. Ni yang desktop punya. Banyak ni. Cuma nanti kan yang saya risau lah. Berebut dengan anak lah laptop, handphone dia nak guna, kita nak guna. Kita pun kena work from home juga kan. Tu dia. Jadi gaduh pula. Semalam anak cikgu dia pun kata, Suhaila nak guna handphone je. Tak apalah, anak dia nak buat kerja juga kan. Macam tu lah. Itu halangan dari segi kemudahan lah ICT. Jadi lepas ni memang keperluan untuk anak-anak ni lebih lah bahagian peralatan ICT ni. Kena download. Okey, download penggunaan ejaan. Tadi saya klik dekat game ni kan. Rupanya kena download. Okey, lepas tu klik dekat. Okey. The file does not have an app associate. Ada aplikasi apa program dia yang dia nak kena baca ni. Saya tak ada. Project E. Okey, tak apalah nanti ni boleh cuba bila-bila. Saya pun tak cuba lagi ni. Sebenarnya dah banyak jugalah saya terangkan ni kan. Okey, saya tengok chat ada lagi ke yang nak tanya tu? Lepas dah siap homework, tekan turn in. Betul. Kalau ada button turn in tu, jumpa sebelum ni tapi tak tahu guna. Ni tadi dia baca. Cikgu Hermizan tu nama ayah. Saya Hazrat. Tahu. Hermizan tu nama ayah. Ayah dia dah tahu guna. Maksudnya Hazrat yang dah tahu guna ya? Screen freeze.